Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung contoh 22, muka surat, muka teks, muka surat 180. Menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan normal. Okay. Ketebalan kertas yang dihasilkan oleh sebuah mesin bertaburan normal, maksudnya ini adalah X dengan min 1.05 dan sisihan piawai adalah sigma. Okey, sama dengan 0.02. Tentukan kebaran kalian bahawa sekeping kertas yang dipilih secara rawak mempunyai ketebalan antara 1.02 dengan 1.09. Okey, apa-apa soalan maklumat ini kena keluarkan. Mu berapa, sigma berapa. Kemudian X ini ialah pemboleh ubah rawak selanjar sebab dia dari berapa ke berapa. Jadi daripada 1.02 hingga 1.09, ayat dia tak beri, soalan dia tak beri dalam bentuk inequalities begini. Tapi you kena faham bila dia kata antara, maksudnya X ini mesti in between 1.02 and 1.09. So we want to find the probability. So X minus mu over sigma, kita nak tukarkan kepada Z. Daripada X kita tukar kepada Z. Bila tolak mu, kiri kanan kena tolak 1.05. Kena tolak mu. Mu tu apa? Mu adalah 1.05. Kemudian bila tengah ini bahagi sigma, so kiri kanan juga kena bahagi dengan sigma. Tapi sigma kita tulis nilai dia teruslah. So kita dapat P sama dengan negatif 1.5 kurang Z kurang dari 2. Jadi gambar rajah dilukis. Okay, ni penting lukis gambar rajah untuk menyelesaikan soalan probability distribution, normal distribution. Okay, lukis gambar rajah, graf untuk selesaikan soalan normal distribution. Okay, so ada dua cara. Pertama you guna table, kedua you guna calculator. Kalau dari sini you guna calculator, di calculator kita ada PQR kan. Video sebelum ni yang saya hantar tu ada terangkan macam mana menggunakan PQR. Okay, dia sebab di tengah maka kita guna Q. Tapi bila kita tekan ini Q2. Bermakna Q2 ni, ini untuk calculator MS Okay, yang biru tu, yang biru gelap, kelabu biru tu. Ini Q2, kalau you tekan bermaksud the value of Q2 from 0 until 2. Kalau yang ini Q negatif 1.5, okay, negatif 1.5. So bermakna nilai ini adalah from 0 until negatif 1.5 sebab dia dari kosong. Nilai yang kita dapat dari kosong. Kemudian dah dapat nilai ini, tambahkan kedua-duanya. So kita akan dapat terus jawapan di bawah ini. Atau kalau you guna table, okay, guna table, kita akan guna satu ni untuk semua. Okay, satu ni untuk semua. Sekejap. Tolak dengan kanan ini dan kiri. Okay. Kanan kita boleh cari sebab dalam table adalah untuk nilai yang di sebelah kanan. So kita tolak dengan P Z greater than 2. Yang ini Z greater than 2 di sini. P Z greater than 2. Probability of Z greater than 2. Kita dah tolak minus. Lagi satu kita tolak P Z greater than 1.5. Kat sini negative 1.5. Kenapa sini 1.5? Sebab macam yang sebelum ini juga. Nilai probability kiri dan kanan untuk 1.5 ini adalah sama. Kalau yang kiri ini negatif, nilai di sini yang saya lorek ini sama dengan yang saya lorek di sebelah kanan. Dia positif negatif, so nilai dia adalah sama. Sebab tu kita tolakkan dengan PZ greater than 1.5. Okay? Kenapa tadi kita tak buat negatif? Sebab dalam table kita tak ada negatif, ada positif dan kita
bukan itu sahaja, dalam tabel hanya untuk graf sebelah kanan sahaja, bukan sebelah kiri. Okey, so kemudian guna tabel ini, dia guna tabel, tolakkan dapat jawapan akhir. Okey, B ayat dia adalah find the probability, cari kebarangkalian lebih daripada 1.084, maknanya X ini lebih daripada 1.08, sorry bukan 04, 08, atau okay, kurang dari 0.992 atau 0.992. Baik, tak boleh tulis macam ni sebab kita nak cari kebarangkalian, probability. So mesti ada tanda P, probability. Ini pun mesti ada tanda P, probability. Atau ini maksudnya tambah. Okay. So X greater than 1.08 or X less than 0.992. Okay, ini Z greater, kita selesaikan, gantikan mu 1.05 over sigma is 0.02, substitute at both side, both value, then we get Z greater than 1.5. Okay, ini senang, kita boleh cari table, Z less than negative 2.9. Okay, kalau kita nak guna kalkulator awak ada PQR. Q ini untuk bahagian tengah. Okay, katakan dia ada sini. Ni. Okay, ni ada lorikan. Okay, tengah. Ni A, ini B. Jadi, Q di sini, R di sini, P di sini. P untuk sebelah kiri, Q untuk tengah, R untuk kanan. Jadi kalau di sini kurang negatif 2.9, kurang. Maknanya di sebelah kiri. So kita akan guna P. Yang ini guna P. Yang ini guna mana? Lebih besar 1.5. So sebelah kanan lebih besar. So kita guna R. Okay, ini kalau guna kalkulator. Kalau guna kalkulator terus dapat. Dari sini terus dapat ini. Okay. Kalau guna jadual, CV, macam tadi, negative 2.9, Z less than negative 2.9, dia sama juga dengan probability Z greater than 2.9. Dia sebelah kiri dan kanan ni sama. Ni 2.9. So sebelah kiri dengan kanan ni probability dia sama. Probability itulah yang kita nak cari tu. Okay. So kita gantikan Z greater than 2.9. Kenapa kena ganti ni? Sebab dalam table kita hanya baca untuk greater. Sebelah kanan saja yang table tu boleh dibaca. Sebab tu ini dia tulis greater. So dapat dari table di sini nilainya dan tambahkan, dapat jawapan akhir. Okay, next. Example 23. Contoh 23, aplikasi jisim ayam yang diternak oleh Encik Rahmat bertaburan normal, maknanya ini X, dengan mean, mu 1.2 kg dan standard deviation, sisihan piawai 0.3 kg. Okay, keluarkan maklumat dia. Ni, dia keluarkan mu 1.2, sigma 0.3. Jika Encik Rahmat menternak 1,500. 1,500 tu apa? Ini adalah N. Bilangan item dia. Bilangan ayam dia. So 1,500. Cari bilangan ayam. Okay, dia nak cari bilangan. Selama ni soalan dia tanya cari probability. Tapi sekarang dia tanya cari bilangan ayam yang berjisim antara 0.95 dengan 1.18. So kita tahu kalau antara dia akan jadi ini 0.95 antara 0.95 dan ini 1.18. Okay, antara. So ini mesti ada P. Cari kebarangkalian dulu. Sebelum cari nilai bilangan, kita cari kebarangkalian dulu. Okay. Kemudian, kita scrollkan di bawah ini.
Kita cari probability dulu, X in between 0.95 until 1.18. So kita guna formula X ini tukar jadi Z. Guna formula apa? Z equal to X minus mu over sigma. Okay, so 0.95 minus mu is 1.2 over sigma is 0.3. Left hand side minus 1.2, right hand side also we minus 1.2. Left hand side divide by 0.3, right hand side also we divide by 0.3. So we solve this fraction, we get this answer. Then we want to find probability Z between negative 0.833 until negative 0.067. Okay. So kalau guna kalkulator, sebab kalkulator tu PQR kan di kiri kan, PQR. Q ni untuk di tengah-tengah kan. So ini boleh guna Q. Sebenarnya guna Q pun boleh, guna P pun boleh. Okay. Ini boleh guna Q. Tapi kalau Q, awak kena buat Q negatif 0.833. Okay. Tolak dengan Q negatif 0.067. Okay, mengapa? Mengapa dan kenapa? Negatif 0.833 bermakna untuk kawasan sini. Dari kosong, dia mesti dari kosong. Negatif 0.833, Q ni kalau Q maknanya dia dari kosong hingga negatif 0.833. Kalau ini negatif 0.067, kalau Q kalau kita guna Q, itu adalah kawasan ini. Dari kosong hingga negatif 0.067. Tu. So sekarang yang warna purple ini, yang warna merah ni, merah hati ni, kita tolak dengan warna biru ni. So dapatlah kawasan yang berlorek ini. Okay. Tu kalau guna Q. Kalau guna P, P ni bacaan kiri kan. So kalau guna P, kalau guna P, awak boleh guna cara, P ni guna kalkulator tau. P negatif 0.067 tolak dengan P negatif 0.833. Kenapa terbalik pula? Sebab P kurang negatif 0.067 yang ini kurang ke kiri kan? Okey, kemudian kalau P kurang dari P negatif 0.833 pula dari ni ke kiri. Jadi yang biru tolak yang merah akan tinggal yang ini, yang tengah. So boleh guna Q, boleh guna P. Okey, kalau ni guna kalkulator, tadi saya cerita guna kalkulator. Kalau guna table, okey, guna table dia tak ada negatif, so kena tukar positif. Sini 0.067, yang ini adalah 0.833. Okay, so kita nak yang ini saja. Kita nak yang itu sahaja. Jadi sekarang bagaimana nak cari yang berlorek sebelah kanan ni? Sebab table kita hanya baca nilai sebelah kanan saja. So sama kaedah macam tadi, cari Z greater 0.067 bermaksud kita nak cari ini dari 0.067 hingga kanan. Okay. Kemudian tolak dengan Z greater 0.833 dari sini. Okay, dari sini. Mana lain lah. Hijau. Dari sini kita nak tolak, kita tak nak. Dari 0.833 tolak Z greater 0.833, yang ini kita tak nak. So yang tinggal hanya yang ini sahaja. Sebab tu dia guna yang ini. Z greater 0.067 minus Z greater 0.833. So cari dari table dapat nilai ini. So ini adalah probability. Tapi ingat soalan ini dia nak apa? Bilangan ayam, bilangan ayam, bilangan.
So kebarangkalian ini kita darabkan dengan 1500 bilangan ayam semua. So dapat 406. Okay, boleh faham ke kenapa dia jadi macam ni? Kenapa darab? Okay, contoh saya bagi dalam satu beg ada 10 bola. Kalau 2/5 bola tu berwarna merah, apa bilangan bola merah? So 2/5 darab 10. Samalah kisahnya dengan yang ayam ni tadi. So dapat 4. Jadi 4 bola merah dalam beg ni. 2/5 warna merah. 2/5 ni pecahan warna merah. Bilangan semua bola 10. Kalau 2/5 warna merah, berapa bilangan bola merah? Jadi 2/5 darab dengan 10. So dapat 4 bola merah. Kalau yang ini, kebarangkalian untuk berat ayam 0.95 hingga 1.18, kebarangkalian ayam dia adalah 0.2708. Ni 2/5 ni kebarangkalian juga sama. Okey, yang ini kebarangkalian dalam perpuluhan, ni kebarangkalian dalam pecahan. So kita dah ada kebarangkalian, kita nak cari bilangan ayam, maka kita darab dengan bilangan ayam sebenar. So dapatlah 406 ekor ayam yang beratnya dari 0.95 hingga 1.18. Okey, kemudian soalan akhir sekali B. Tu selesai dah lah, kita dah dapat bilangan ayam dah. Soalan ni nak cari bilangan ayam kan? Okey, diberi bahawa 10% daripada ayam itu mempunyai jisim kurang dari M. Maksudnya ini X. X ini berat ayam kan? Kurang dari M. Dan kebarangkalian dia adalah 10%. Maknanya 10% ni kebarangkalian tau. Jangan tak tahu pula. 10% bermaksud 10/100. Yang ini kebarangkalian. Kalau saya tukar dalam perpuluhan, dia akan jadi 0.1. Jadi kebarangkalian X kurang dari M ini bersamaan dengan 0.1. Dia bagi peratus tapi sebenarnya itu adalah kebarangkalian. Jadi cari nilai M. Soalan dia nak cari nilai M. Okey, so ni sama macam yang saya tulis tadi. Asal kita X. Okey, soalan asal X. Kita tukar kepada Z, guna formula Z sama dengan X tolak mu. X tolak mu over sigma. Okey, mu dengan sigma ambil mana? Ambil dari soalan atas dia dah beri. So mu 1.2, sigma 0.3. So ini adalah 0.1. Okey. Tapi sekarang nak cari nilai di dalam ini kita kena guna table. Ingat lagi satu masalah, ini kurang. Ini kurang dan kita tak tahu sebenarnya graf kita di sebelah kiri ke di sebelah kanan. Mana satu? Baik, saya lukis lagi satu graf. Katakan Z itu sebelah kanan. Ni sebelah kiri kan? So dia sebelah kanan. Sebelah kanan ni M tolak 1.2 per 0.3. Okey, kalau Z kurang, kalau dia ni positif, ini negatif ini negatif. So kalau dia kurang, maknanya di sebelah kiri. Okey, ni sebelah kiri dia. So, kita tengok sini pula, dia 0.1 kurang 0.5. So lihat graf mana yang tally. Ini kalau graf ni kita tahu kebarangkalian ni lebih besar 0.5. Kebarangkalian yang ni kurang daripada 0.5. So yang mana graf yang tally dengan soalan? Pastilah yang kiri tu. Sebab tu kita pilih graf kita yang ini. Okey, dan kita tahu nilai Z ini adalah negatif. Baik, sekarang cari dulu.
0.1. Di mana nilai 0.1 dalam graf? Kita cari yang dalam, kita check, kita nak cari Z kan? So kita kena lihat jadual yang di dalam 0.1 kita nak 0.1. Mana 0.1? Mana? Ni. Ini dah kurang 0.1. Kita nak lebih besar daripada 0.1. Okey ni. Tadi ini saya jumpa ni paling hampir. Tapi kita nak ini dah berlebih 3 kan? Kita nak 0.1 kan? So berapa yang dia lebih tu? Saya buat jugalah. Sedangkan boleh congak kan? Tak apalah, saya tulis lah. So ini lebih dia bermaksud lebih dia 3. So cari sebelah kanan, mana lebih 3? Tak ada. Jadi nak ambil yang mana? 2 ke 4? Nak ambil 2 ke 4? Ni 3 kan? 3 patut di tengah kan? So nak ambil nilai 2 ke nilai 4? Okey, kita ambil nilai 2 ini. So maknanya kalau kita tolak, dia akan jadi 0.1. Okey, jadi jawapan kita yang kita akan ambil okey 1.28 ini tadi 1. So jawapan kita adalah 1.28. Okey. So lihat balik di sini, kita dapat 1.281. Kenapa sini terus negatif? Negatif ni asal dia dari sini tadi. Sebab kita tahu sebelah sini adalah negatif kan? So dia asal dia negatif di sini. Tapi bila kita dah pindahkan, kita darabkan semua dengan negatif 1. So ini akan jadi positif, sini akan jadi negatif. Asal dia negatif M tolak 12, tolak 1.2 per 0.3. Okay, 0.3 bersamaan dengan 1.281. Ni asal dia. Tak nampak ya tulisan saya. Macam tulisan Sanskrit pun dia juga ni. 3 sebenarnya kita dapat 1.281. Okey. Dua bahagian dengan negatif 1. Kita darabkan kedua bahagian. Positif darab negatif akan jadi negatif. Tambah, selesaikan dapat jawapan M. Itu sahaja untuk video kali ini.